datang kelas, datang sekolah. Jangan kita culas, jangan kita ponteng, datang sekolah. Satu hari kita tinggal, kita rugi macam mana? Nak main bola, pergilah main bola. Ada orang cakap, ada student cakap dengan cikgu, cikgu kita orang tak nak belajar sebab kami nak jadi YouTuber. Kami nak jadi YouTuber, kami nak jadi influencer. Kau siapa? Korang siapa nak jadi influencer? Korang siapa nak jadi YouTuber? Bukan saya nak menghina kamu semua, tak boleh. Tetapi bila nak jadi YouTuber ni, kamu tengok tak berapa ada orang terdesak berjoget-joget depan ni, menjatuhkan maruah semata-mata nak cari follower. Kenapa? Kenapa kita nak hina diri kita? Apa pasal? Tak perlu. Tak perlu. Saya pun sekarang ni jadi YouTuber, saya pun sekarang jadi influencer, TikToker. Betul. Tapi semuanya konten ceramah. Semua konten ceramah. Tetapi kita kena faham, zaman cikgu-cikgu zaman saya dulu kita ada namanya Friendster. Friendster, yes. Dulu tiba-tiba lepas Friendster, tak lama tu tak ada dah Friendster. MySpace. Tiba-tiba ada MySpace, tiba-tiba ada, dulu tak MIRC, chatting kampung, mamak main chatting, bayar. Dulu masuk cyber cafe 10-15 ringgit sejam, cyber cafe dulu. Budak-budak Felda sampai curi telur, curi ayam dekat rumah sebelah sebab nak cari duit, sebab nak masuk cyber cafe, ketagih nak pergi cyber cafe. Hari ni cyber cafe RM1 sejam, siap jam pertama percuma lagi. Dulu macam tu. Kemudian dah habis pula mamak space MIRC kampung tu, ada yang tadi Friendster, ada MySpace, tiba-tiba ada BlackBerry Messenger, BBM. Oh, masa tu tekan ni keluar bunga, tekan ni keluar itu. Ui, dahsyat ni. Rupanya 2 tahunnya BBM tu. Lepas tu tiba-tiba ada pula Facebook. Lepas Facebook ada Twitter. Kita ingat dah canggih dah Facebook ni. Tiba-tiba ada pula Instagram. Habis Instagram, tiba-tiba dalam musim PKP itu melonjak pula tiba-tiba YouTube. Lepas tu daripada YouTube tiba-tiba dah habis dah ni, habis hebat tu, takkan ada hebat lagi. Tiba-tiba ada TikTok pula. So macam mana kita boleh cakap bahawa jadi YouTuber ni menjamin masa depan kita? Tak jamin pun. Sebab apabila dia tutup, akhirnya ada benda lain, benda lain. Tetapi ada satu perkara yang boleh jaga kita. Seperti mana kata Saidina Ali, kalau kita mencari ilmu beza dengan harta. Harta makin harta makin banyak kita belanjakan makin kurang. Tapi ilmu makin banyak kita belajar, dia akan jaga kita. Harta makin banyak kena jaga, tapi ilmu makin banyak, ilmu akan jaga kita. Kalau kita tengok dalam bab ilmu ni, tu sebabnya alangkah baiknya kita jadi YouTuber, kita jadi TikToker, kita jadi influencer, dalam masa sama kita ada knowledge. Cantik teluk pantainya landai, tambat perahu tepi kuala. Biarlah burukkan ini dipakai, asalkan penuh ilmu di dada. Belajar dan belajar, kena belajar. Itu kedua. Komitmen, datang kelas, cikgu bagi homework, kena buat. Cikgu bagi assignment, kena siapkan. Itu komitmen. Kita nampak benda tu simple aja. Alah, apa benda lah, pasal question suruh buat lah, apa benda ni kena. Tahu tak apa kesannya masa dewan berada dalam peperiksaan, dewan peperiksaan yang berlaku pada kat sekolah sekarang ni. Masuk dalam dewan peperiksaan, kita bila buat latihan, kita akan jawab peksa, ini macam latihan yang cikgu bagi itulah. Pasal question memang begitu. Setiap tahun peksa, soalan yang sama akan diulang-ulang, cuma tukar nama, tukar nombor, tukar apa dan sebagainya, lebih kurang sama. Masa itulah kita cakap, aduh kenapalah aku tak buat apa yang cikgu suruh dulu. Tu sebab kena dengar pesan cikgu. Faham? Kena dengar pesan cikgu. Pokok sena tepi sempadan, anak tupai menumpang lalu, bercerai nyawa dari badan, barulah putus petua guru. Ingat, kena belajar dengan cikgu betul-betul. Nak tepuk-tepuk betul. Yang ketiga, kena ada fokus. Dalam kelas tolong fokus. Fokus, dengar betul-betul. Bila kita dengar, kita cuba ikut. Alamak, ini apa ni? Kita dah tahu benda ni kita tak faham, tolong catat. Yang ni aku tak faham, tulis. Yang ini, lepas tu kawan ni, kau diam lah, aku nak dengar ni sound kawan-kawan kita. Ajak kawan kita ni belajar sama.
Lepas tu tengok, oh yang ni tak faham. Kemudian satu soalan yang paling baik sekali cikgu tanya, kelas ada apa-apa soalan? Macam ni lah. Bila cikgu tanya, kelas ada apa-apa soalan? Tiba-tiba semua jadi koma, darah tak jalan, oksigen tak sampai ke otak gitu. Cikgu pun tak tahu budak ni faham ke tidak. Ya Allah Akbar. Kelas saya tanya ni faham ke tak? Betul. Tiba-tiba cacat kekal. Tiba-tiba bila cikgu tanya, angkat tangan. Dan memang biasa setiap kelas ada wakil syaitanir rajim. Wakil syaitan ni akan cakap, apa? Tanya soalan siuk. Itu masalah. Pedulikan syaitan-syaitan ni. Sebab bila kita tanya soalan, memang untuk manfaat kita dan kadang-kadang dapat pahala. Sebab apa? Sebab kebetulan orang lain pun, lah, aku pun tak faham. Macam mana tu tanya soalan. Cikgu lah manusia yang paling gembira sekali bila ada student tanya soalan, sebab barulah dia rasa tercabar sebagai seorang cikgu. Tapi tak nak, saya malu tanya depan kawan-kawan. Pergi bilik guru. Cikgu, saya tenang. Kenapa ni? Kenapa? Cerita. Saya tak faham ni. Tak apa. Yang mana satu kamu tak faham? Dalam ni, yang mana satu kamu tak faham? Semuanya. Kalau semuanya, cikgu kau pula menangis tahu. Apa yang kau buat selama ni? Kan, janganlah kau jamakkan ketakfahaman kau tu sepanjang tahun, bukan nak tanya hujung tahun. Masa dalam kelas tu boleh tanya. Kalau betul di luar kelas, cikgu pergi bilik guru waktu rehat, cikgu, sekejap cikgu, yang ni saya tak faham, cikgu tanya. Itu cara dia, fokus. Dalam kelas jangan main-main. Kita tak akan berjaya kalau tak fokus. Nampak tak? Amin. Dan kemudian ingat, cikgu ni kalau pesan dia, kalau kita cikgu kecil hati, cikgu terasa hati, sampai bila pun ilmu takkan masuk kat kita. Percaya cakap saya. Ingat, datang dari Padang Keladi, singgah sekejap di Tanjung Karang. Macam manalah ilmu nak menjadi kalau sudah dilanggar pantang dan larang. Hui, banyak betul pantun tak baca teks ni. Aduh. Saja. Spontan Spontan pula. Tapi betul. Itu ketiga fokus. Keempat, kepatuhan pada peraturan dan undang-undang. Tanyalah sendiri kepada pegawai perhubungan sekolah kita, Inspektor Mat Zuraimi, tanya. Berapa banyak budak-budak yang terlibat dengan masalah disiplin tak akan berjaya. Buat perangai, isap vape, ponteng, balik sekolah, lepakkan kawan, pergi tempat sepatutnya, kena tangkap. Percaya cakap saya, tak akan berjaya kalau kamu tak berubah. Percaya cakap saya. Disiplin lah syarat ni nak berjaya dalam semua perkara. Tak ada disiplin, habis, lupakan. Sejak saya bawa satu cerita sahabat saya, kita rasa kita hebat, kita langgar disiplin, kita rasa kita ada pengikut. Percaya, besok kau bodoh seorang-seorang. Sebab kata bahasa Jawa tu, kecil-kecil tak nak mampus dan besar menyusahkan orang. Betul dia cakap, betul. Cilik-cilik mal muhtar waskidi jusaqwa. Contohlah bunyi lebih kurang dalam bahasa Jawa. Betul tidak, tak ada, aku belasah ajalah kan. Betul. Tu sebabnya disiplin kena ada. Dan begitu juga yang kelima, yang kena ada adalah keberterusan, ataupun biasanya disebut sebagai konsistensi, ataupun biasa ustaz-ustaz sebut sebagai istiqamah. Lima ni kena ada. Buang salah satu tak boleh. Contoh, kita ambil siapa ni? Kita ambil pemain bola sepak kebangsaan, Sapawi. nak main bola kebangsaan, pertama prosesnya panjang. Bukan tiba-tiba boleh wakil Malaysia. Saya nak wakil Malaysia, bukan boleh macam tu. Dia mesti wakil sekolah dulu. Dah wakil sekolah tinggal peringkat daerah Dungun, dia dah okey, dia pergi pula peringkat negeri. Dah okey wakil negeri. Dalam beberapa orang yang dapat wakil daerah itu, 2 orang lepas main negeri. Main negeri pula, dalam negeri tu boleh wakil Malaysia pula, pergi pertandingan sekolah-sekolah peringkat ASEAN. Kemudian dari peringkat tu under 18 dia main lagi, dan lepas under 18 diserapkan masuk tim Sukma, masuk pula tim kebangsaan. Kemudian dah mulalah main negeri. Maknanya prosesnya panjang. Bukan tiba-tiba wakil Malaysia satu,
Kedua, kena ada komitmen. Training kena datang. Mana ada pemain bola sepak tak training? Mengangkang, duduk kat kedai makan makan kopok leko. Kopok gete. Sambil menyanyi dengan na kan kita. Ya. Tak mau dia makan kopok hari-hari duduk situ, lepas tu main bola, jom. Memang kau tak boleh, mesti ada komitmen. Training kena datang. Ketiga, kena ada fokus. Coach aja macam ni bola ni kau buat macam ni, bola macam ni kau ni. Kalau bila bola dia bawa sana, kau lari, kau standby dekat sini, positioning kena duduk sini. Kalau tak fokus memang tak boleh. Bola sepak dia, bola patut sepak dia tanduk. Bola patut tanduk dia sepaknya. Bola patut sepak dah menyerap dia pahalnya pula. Tengok. Jadi mana kata fokus, kemudian disiplin. Tengoklah mana ada pemain bola sepak yang tak disiplin boleh wakil kebangsaan. Berapa banyak kes pemain kebangsaan, pelatih kebangsaan pergi perkampungan latihan, nak pergi sukansi, malam-malam lari panjat pagar pergi kelab malam, akhirnya tertangkap, kena gugur kursus kebangsaan, sampai mati tak boleh wakil Malaysia. Sebab disiplin, tak dengan cakap coach. Dan begitu juga kelima, kena ada konsistensi. Kan? Menang Manchester City, Liverpool menang baru ni, dikalahkan pula disebabkan gol Luis Diaz itu tidak dibenarkan. Kan? Konsisten. Mau salah dulu, siap skor. Tapi bila dah tak skor, tak konsisten, dah tak boleh nak menang. Maknanya konsistensi kena ada. Tu sebab saya kata 5-5 ni kena ada. 5-5 kena ada. Faham tak? Jadi sebenarnya ini yang kena ada. Saya cerita tadi Tuan Inspektor, saya dulu ada seorang sahabat saya, Puan Rohana kan? Ya. Saya ada seorang sahabat sama masuk sekolah asrama penuh. Kemudian masa form 3 dia tak suka sekolah asrama penuh, dia sendiri nak berhenti, dia keluar. Kemudian sekolah biasa. Kemudian lepas tu dia keluar, dia pergi, dia kerja kilang. Pada tahun 1995-96 kan, lepas saya SPM dulu, ramai orang suka kerja kilang. Dulu kerja kilang gaji besar. Kalau kilang itu base daripada Korea, dalam setahun 2-3 kali pergi kursus kat sana, luar negara. Yang khusus kalau yang kilang pada Jepun pergi ke sana. Masa tu kita semua belajar, saya tengah belajar, tengok kawan-kawan kerja kilang, balik kampung bawa kereta, balik kampung bawa duit. Dia belanja, masa tu dia ajak saya minum siap bayar. Tak apalah, kau belajar lagi, tak apa. Bang, ambil order ni. Dia punya action. Saya tengok bestnya, kenapalah aku belajar lagi, saya kata. Kenapalah aku belajar. Dia ni terus kerja. Tiba-tiba pada tahun 1998-99 berlaku masalah kegawatan ekonomi. Masa ni yang survive hanya orang yang ada kelulusan. Orang yang survive adalah orang yang ada kemahiran, orang yang ada multiple skills, multitasking, orang yang boleh speak London macam orang sekolah ni. Sebab dia dulu ada merupakan dungun English School. Tapi dia punya sebut dungun English School tu, mula tu dungun English School. Dia dengar tak apa, biar dia, kita buat cara kita, tak ada masalah dia. Yes, no right, thank you, I talk you around about bantai, pelasah aja. Kan, saya dulu pun masa kat sekolah Semak Melabu tu diwajibkan bahasa Inggeris. Setiap hari Rabu wajib berbahasa Inggeris. Satu perkataan bukan Inggeris keluar pada mulut kita, denda 50 sen satu perkataan. Amen. Apa yang berlaku di sekolah Semak Melabu pada ketika setiap hari Rabu, senyap sunyi, tak ada siapa pun bercakap hari tu. Cikgu pun tak mengajar. Jangan cuy cikgu pun senyap. Kan, dalam kelas mengajar tak apalah. Kan? Jadi nak bagi tahu keadaan yang sekarang ni, nak bagi tahu kawan saya tu tadi, dia berhenti, dia diberhentikan dengan duit pampasan yang tak seberapa, akhirnya dia kerja kampung. Saya ni jenis ingat orang. Kalau saya jumpa, saya dah communicate 2-3 kali, insya-Allah saya ingat. Sahabat-sahabat saya ingat. Pernah satu ketika bila saya dah jadi Syamsul Debat, saya berceramah dekat satu daerah. Saya turun daripada tangga, saya ternampak sahabat saya ni. Saya tegur dia, saya sebut nama dia, saya tak nak sebut. Saya sebut nama dia.
Dia menangis, kau kenal aku lagi? Dia peluk saya, dia menangis. Dia pakai baju t-shirt biasa dah lusuh, seluar track shoot ni ada kesan-kesan jahit dekat bawah ni. Saya ingat lagi. Dia peluk saya peluk dia. Hai, lama tak jumpa kau. Lepas tu dia lap air mata dia. Dia pandang anak dia. Sekarang percaya tak Samsul Ubat ni kawan ayah? Dia kata. Anak pun tak percaya bila dia cakap Samsul Ubat tu kawan dia. Kenapa jadi macam tu? Kenapa jadi macam tu? Bayangkan, bukan satu benda yang mudah bila anak sendiri tak percaya dengan kehebatan ayahnya. Sebab itu dulu. Puncanya apa? Puncanya dia meninggalkan sekolah, dia meninggalkan ilmu. Jadi lepas pada tu, saya cakap, saya peluk. Dek, apa ni saya kata, dek, ni nak beritahu. Ni ayah ni, kawan pakcik, saya kata. Kawan pakcik. Kita orang sama main bola dulu. Kita dulu masa tu, ayah main penjaga gol. Dia cakap, ya Allah, aku pun dah lupa dah cerita tu. Disebabkan keperitan dan kesusahan hidup, dia sendiri dah lupa pencapaian dekat sekolah dulu. Dia pernah jadi penjaga gol, dia pernah main bola sepak. Ingat tak kita lawan sekolah projek dulu? Kita sekolah agama, lawan sekolah projek. Malam tu sembang hajat. Ustaz tu siap wahdah Islamiyah, la syarqiyah la gharbiyah, wahdah Islamiyah, takbir Allahu Akbar. Macam tu lah. Nak bertanding lawan sekolah Tunku Apan Nurah, sekolah pelajar bola sepak. Main masa warm up tu nampak tim tu teruk dia punya warm up pun sebaris elok. Kita ni berterabur, seorang sepak, seorang lompat. Dia kata, "Woi, boleh ke ni?" Main kita takbir. Wah, kita bawa bola dulu. Zap. Minit pertama, minit kelima kita dah skor dulu. Bantuan Allah sampai masa tu. Sekali dia balas 11. 11-1 dia balas. Kawan saya tadi itulah jadi keeper. Dia kata kejap jadi kejap gol aja. Bayangkan. Dan masa tu dia nangis. Dia kata dia tak sangka saya ingat lagi. Tahu tak apa dia bisik kat saya? Dia cakap, "Samsul, minta tolong boleh tak?" Dia kata. Minta tolong apa dia? Bila ceramah dekat sekolah ke kat kolej, kat universiti, tolong pesan dengan dia orang, jangan tak belajar. Takut jadi macam aku, dia kata. Dia misal. Saya waktu saya lepas diploma, saya dapat kerja. Sementara saya jadi sales executive dekat British Berkefield Berhad. Saya buat sale. Dalam 10 orang, saya seorang je Melayu, yang lain semua Cina. Jual apa? Water heater dengan air cooler. Yang kipas yang tolak, yang kotak tu lah, yang tolak tu, yang boleh letak air batu ke atas, kononnya jadi aircon. Sampai maghrib tak sejuk. Tapi jual benda tu lah. Nama dia air cooler dengan water heater. Antara customer saya ingat masa tu artis-artis lama lah, Diana Yusof, Zarina Zainuddin. Saya ingat lagi masa tu. Punya excited saya cerita kat dia orang masa tu kan. Jadi bila saya bekerja dalam tempoh 7 hari saya buat sale tu, alhamdulillah saya dapat buat top sale dekat Seremban. Saya dinaikkan pangkat, terus pergi ke Bukit Jalil buat dengan geng-geng Cina yang ramai ni. Kemudian dia tarik basic saya. Kalau tidak dulu basic sebulan 800, commission dalam 800. Kemudian campur benda-benda insentif boleh dapat lah 1000 lebih. Besar sangat lah masa tu. Tapi lepas tu masuk bulan kedua dia dah tarik balik saya. Dia kata tarik saya punya basic, saya makan commission saja dan commission tu terus tinggi. Alhamdulillah saya bawa balik sebulan 2 bulan tu saya bawa 2-3 ribu saya bawa balik. Masa tu besar sangat nilai dia. 2-3 ribu saya belikan jam tangan untuk arwah abah saya. Saya belanja mak saya makan, bawa family makan. Tapi kerja saya sama. Saya dengan Cina tu lebih kurang halal aja. Sebab apa? Sebab apa saya dengan dia orang tak semayang dengan saya tak semayang sama aku ni betul. Masa tu ya Allah, jahil betul lah masa tu. Sebab nak cari duit punya pasal. Tapi lepas tu pergi kat kedai Cina makan. Bukanlah makan makanan Cina tu. Mula makan kat kedai mamak. Makan kat restoran mamak, dia orang ni bengkak-bengkak dah leher. Dia kata dah lama tak makan bab 1 dia kata. Babi lah kalau tak faham. Payah sangat. Jadi lepas tu saya kata saya macam rasa macam tak fair lah. Saya ni seorang Melayu, dia orang kena susah makan kari kat kedai mamak. Sebab masa tu kita orang buat sale kat Ipoh. Dalam sebulan je dekat Ipoh. Jadi saya pun apa yang saya buat, saya kata tak apa, saya bungkuskan makanan dekat kedai mamak tu, bawa pergi restoran Cina tu. Pergi restoran Cina tu makan dekat sana, dia orang makan, saya makan lah tu. Tengok sedap.
Lauk dia orang kalau makan dengan sahabat yang di Cina ni, Melayu bulat, dia kan makan besar je. So tiap malam makan besar. Lauk banyak. Bau dia sedap lah tu. Ada satu tu saya ingat sotong masak kicap. Rasa nak ambil je. Geram nak ambil. Rupa-rupanya katak sawah. Katak sawah. Saya ingat sotong kambang tekak masa tu, tak jadi. Ya Allah Akbar. Lepas tu tak adalah, saya tak boleh pergi dah restoran tu. Kemudian nak bagi tahu bukan cerita tu lah, itu ada cerita lain lagi. Tu cerita lain, tu maknanya dalam ceramah yang ketiga pula. Maknanya 3 kali lah kena panggil ni ya? Tiba-tiba saya call rumah, arwah abah saya beritahu ada satu surat sampai. Saya lepas diploma ni, satu surat sampai untuk sambung belajar, ambil degree in law. Masa tu lah dalam dilema. Kita dah sedap ni pegang duit ni, kita dah boleh bagi duit kat mak ayah kita, kita dah boleh beli barang, kita dah dapat impian kita, nak beli handphone, nak beli apa, kita dah boleh beli. So arwah abah saya bawa saya keluar, dia bual dengan saya. So macam mana? Nak sambung belajar ke tak? Ke nak kerja? Tak tahulah abah, rasanya macam kerja best je. Satu ayat arwah abah saya kata, kau fikirlah elok-elok. Arwah abah saya kata, hari ni kalau kau ambil peluang belajar, insya-Allah nanti kau kerja, kau mungkin boleh dapat lebih banyak daripada apa yang kau dapat gini. Tapi kalau kau tolak tawaran belajar hari ni, kau kerja, kau kena ingat sampai bila pun kau takkan dapat peluang ni lagi. Tolong sambung belajar. Jadi kau fikirlah sendiri. Arwah abah saya cakap macam tu, akhirnya saya ambil keputusan, saya sambung belajar. Daripada 7 orang pelajar daripada UiTM London Lalu Gajah Melaka tadi yang dapat sambung undang-undang, dalam 7 orang saya seorang saja lelaki, yang lain semua perempuan. Dan Alhamdulillah saya buat keputusan tu, saya rasa itulah yang terbaik. Itu sebab saya cakap dengan semua, ingat perjalanan you all panjang lagi. You all kena sambung belajar. Belajar dan belajar. Apa yang kena ada nak berjaya? Ini petua saya bagi. Apa yang perlu ada untuk berjaya? Tadi saya dah bagi 5 perkara tak boleh elak kan. Prosesnya panjang, kena ada komitmen, kena ada fokus, kena ada disiplin dan juga istiqamah kan. So apa yang kena ada? Yang pertama, jujur. Dalam belajar tolong jujur. Maksud jujur, tak faham tolong cakap tak faham. Lagi satu lagi, jujur. Kalau tak nak belajar, jumpa cikgu-cikgu, saya tak nak belajar, senang, balik. Tak payah datang sekolah lagi. Jangan nyusahkan orang. Cikgu pun tolong jujur. Bila mak ayah datang sekolah, janganlah pakai bahasa standard tu. Bila hari bertemu 3 penjuru tu lah, yang hari temu profesional tu, mak ayah kan gemar tanya, macam mana dengan anak saya cikgu? Tolong jujur. Tapi cikgu kadang-kadang gemar pakai bahasa standard. Macam mana dengan anak saya cikgu? Dia ni okey sebenarnya, cuma ialah kan kalau dia usaha lebih sikit, dia boleh berjaya. Nyampah betul. Cakap dengan jujur. Macam mana anak saya cikgu, itulah saya macam mana saya nak cakap. Saya memang kalau masuk kelas dia ni memang saya tak tahan betul dengan dia. Cakap. Saya hari-hari doa bila budak ni nak pindah sekolah. Memang tak tahan betul dengan perangai dia. Dia ni saya tak tahulah. Memang tak tidur dia, merayau dalam kelas. Tak apa masalah dekat punggung pun tak tahu. Merayau, usik sana, usik sini. Dia kok panggil siapa? Maknya ke ayahnya? Macam mana? Ya. Ataupun macam mana anak saya cikgu? Macam ni lah. Yang ni adalah senarai kemungkaran yang dibuat sepanjang dekat sekolah ni. Ayah dia berculak, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, astagfirullahaladzim. Dia pun, kau apa masalah kau ni? Menada. Biar dia tahu. Barulah anak-anak tak berani buat perangai. Bila cikgu tak jujur, maksud itu saya exaggerate lah, tapi cikgu cakap lah sebenarnya dia ni banyak main, dia ni tak fokus dalam kelas, dia ni banyak cakap tu terang. Bila cakap dia ni baik sebenarnya, cuma yang akan cuma kena improve sikit lah. Bila cakap macam tu, itu yang tiba-tiba bila ada kes polis, dia kena ada masalah. Saya tak percaya, cikgu cakap anak saya baik, ini mesti sekolah yang tak betul ni. Nampak? Semua sekolah tak betul. Itu belum cerita lagi. Kena marah je anak, kena berdiri kat pimpinan, bawa peguam. Bodohnya mak ayah.
Saya cakap macam tu, kita terang saya cakap, merosakkan anak dengan cara macam tu. Benda ni tak berlaku kat sekolah ni. Dia berlaku dekat sekolah dekat Timbuktu, Burkina Faso. Di Afrika sana. Belah sini tak ada. Sini bagus-bagus semua. Kita dulu tanya cikgu, kena rotan kat sekolah tak balik mengadu, diam. Sebab kalau kita mengadu dapat ganda. Apa? Kena rotan. Mai sini, zap tambah lagi. Ada dividen namanya. Ya Allah Akbar. Tu belum cerita dah lah kena rotan. Masuk dalam bilik, nangis ni, sakit ni. Mak pula masuk bilik. Ajak, okey. Sabarlah. Betul. Jadi waktu saya kata, jujur satu. Kedua, amanah. Pelajar-pelajar semua. Apa maksud amanah? Kita tengok Nabi pesan, la imana liman la amanata lahu wala dina liman la ahdalahu. Tak beriman orang tak jaga amanahnya, tak beragama orang tak melaksanakan janjinya. Macam mana? Saya nak tanya, waktu datang ke sekolah, mak ayah kita suruh pergi sekolah, apa amanah yang dibagi kat kita? Mak ayah suruh apa? Belajar. Ada tak mak ayah cakap, pergi ni tolong cari jodoh yang baik untuk keluarga kita, kalau boleh cari perempuan yang baik-baik, kalau boleh putih-putih sikit tu. Ayah suka menentu macam tu? Ada ke? Tak ada. Habis yang kau couple ni kenapa? Yang couple ni kenapa? Dengan ini saya Syamsul Debat mengisytiharkan semua couple di Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Omar kelas serta merta. Jangan nak dekat-dekat dengan maksiat dekat sekolah ni. Berhenti. Seluar dalam pun mak ayah belikan. Mengada-ngada nak bercinta. Belum masanya. Oh, dia dah mula pandang couple dia. Tak, saya cakap betul. Tak, ni saya beritahu. You all sekarang nampak tu lah yang paling lawa. Kononnya. Yang korang nampak, ya Allah, saja korang nampak kan. Tapi bila masuk universiti, beribu-ribu lemon lagi. Beribu-ribu orang kau jumpa. Belum lagi bila dah bekerja, dah ada karier, dah ada simpanan, dah ada rumah, dah capai cita-cita, kereta idaman. Sekarang siapa nak kahwin dengan aku? Beratur sekarang. Macam tu. Baru betul. Ini mencuri-curi duit mak apa semua, beli vape apa benda. Kau boleh bangga dengan tu. Tak amanah. Macam mana nak berkat belajar, macam mana nak berjaya? Cakap dengan saya. Jadi bila Syamsul Debat dah isytiharkan, confirm putus. Jangan ada siapa pun berani-berani kau nak berhubungan. Apa status hubungan kita? Tak payah. Berhenti. Belajar. Sayang mak ayah. Sayang tak mak ayah kita? Tapi kalau sayang, kenapa gambar orang lain yang kau letak dalam wallet kau? Cakap. Kalau sayang, kenapa siap letak gambar dia dekat ujung tingkap tu main gitar? Greng, greng, greng malam. Bila mentari menyinari sendu, terasa kehingga hari ini. Indahnya ku rasa bila kau di sisi. Belum masanya. Ingatkan mak ayah kita. Pak kata lagu Rashid tu, cinta kepada Allah, cinta Rasul, cinta ibu bapa, cinta kepada ummah, cinta kepada kecemerlangan. Marilah kita semua cinta 5 perkara. Girlfriend, boyfriend tak masuk dalam tu.
Dan cikgu memang kadang-kadang dia hot temper, dia marah. Tapi cikgu marah sebab apa? Tak sayang. Tak ada mana cikgu sayang kat kau. Kau yang mimpi lah. Tapi kau boleh sebut sebab cikgu sayang. Memang betul. Cikgu marah memang macam tu, standard daripada dulu. Cikgu pun kena marah macam tu. Apa dialog biasa disebut? Apa nak jadi dengan kamu?